Hello, Assalamualaikum. Salam. Okey, Waalaikumsalam. okey, korang dah tengok dah yang video MS Media Preparation? Kalau tak tengok, saya harap korang tengok yang lepas ni. So, Tengok. sepatutnya memang tak ada masalah kot kalau korang play video ni. Kali ni dia tak dengar. Baik. Okay, so this one, Dr. Zarina nak explain lah macam mana buat MS Media Preparation. Okay, ni yang tadi dah explain tadi kat dalam korang punya teks tu. Kita pakai 500 ml Scott bottle. Okay, this one lah Scott bottle yang dalam tutung yang cap dia warna biru. Okay, so this one 500 ml. Okay, so apa yang Dr. Zarina pegang ni? Okay, yang ni apa yang dia pegang ialah MS powder. Okay, yang semua dalam botol kita dah ready made dah semua. Kita beli yang ready made MS powder. So yang ni lah yang dia ada explain tadi. Okay, berapa? 1.1 gram. Okay, so kita weight 1.1 gram. Okay, macam biasa. Weight macam biasa je, kita ada pakai kita punya balance. Okay, so this one is balance lah, for sure lah korang tahu. So this one is ada magnetic stirrer. Okay, okay, yang Dr. Zarina letak tu ialah Scott bottle ke atas magnetic stirrer. Okay, so dia ada stirrer dia lah. Okay, benda ni kita boleh control dia punya speed dengan temperature. But for tissue culture punya watts, kita takkan guna temperature lah apa-apa. Kita just pakai dia punya stirrer tu untuk stir. Okay, so this one is biasanya botol untuk sucrose ataupun glucose. But most of the time memang kita akan pakai sucrose untuk kita punya carbon sources. Okay, so sama tak korang timbang satu-satu. Okay, so this one is botol agar. Okay, agar yang untuk solidify korang punya medium. Ingat sebelum letak agar korang kena buat apa? Korang kena test korang punya pH tu. Mesti dalam range 5.7 to 5.8. Okay, apa yang Dr. Zarina buat tu? Okay, actually dia tengah letakkan autoclave tape. Okay, macam tadi dia explain kat dalam kelas. Okay, autoclave tape korang tu memang asalnya putih. Tapi after autoclave dia akan tukar jadi ada black punya stripes tu. Okay, so bila dah autoclave maksudnya jadi warna hitam. So korang tahu yang korang punya autoclave tu memang perfect lah, memang tak ada masalah. Sebab kadang-kadang ada blackout, dia takkan jadi hitam. So korang tahu yang korang punya autoclave tu memang tak jalan. Okay, okay, that's all untuk lab 1. So actually apa yang korang kena buat? Okay, so this one is the media preparation. Sama tak korang kena buat introduction for lab 1. And so this one lebih kepada metodologi lah. Saya tak tahu macam korang suka pakai metodologi punya term semua boleh. Methods, material and methods boleh. So depends lah korang nak pakai metodologi, materials and methods. And korang ada result and korang ada discussion. So macam ni nak buat? Okay, for this one, result memang 100% korang tulis korang punya berjaya. Okay, macam dia berjaya, korang ceritalah yang korang punya media tu elok je, solidify. Maksudnya perfect lah semuanya. Media yang korang prepare tu memang menjadi. Simply sebab korang buat semua benda in order. Okay, semua benda memang perfect. Okay, okay, so discussion it depends on korang. Korang boleh start dengan introduction. So biasanya discussion kalau untuk yang ni, korang assume semua menjadi and korang suka hati lah korang nak tulis apa. Korang nak tulis apa function Scott bottle ke, korang nak cerita apa function MS powder ke, korang nak cerita apa function sucrose ke, apa function agar ke. So itu boleh je letak kat dalam korang punya discussion. Okay, for this one kita tak ada strict sangat untuk eksperimen 1 sebab it's very simple, media preparation. And kalau korang datang kat sini pun korang ada memang biasanya insyaAllah memang akan menjadilah media korang sebab memang kita orang ada untuk guide. Okay, so this one is the media untuk eksperimen 1. Okay, thank you. So kita pergi ke eksperimen 2. Okay, so this one is eksperimen 2. Okay, sekejap. Okay, untuk eksperimen 1 rasanya dah lengkap saya dah letak. So this one is the lab manual. Okay, ni ada video, tak ada masalah. Korang boleh refer balik kat sini. Sama tak saya dah hantar dekat WhatsApp group dah. Okay, so attendance ambil lagi. So this one is the submission. Okay, tak apa, nanti saya explain submission. Okay, this one is rubric. Rubrik tu ikut pecahan markah. Nanti korang boleh tengok sendiri rubrik untuk subjek ni. Okay, for this rubrik kita ada rubrik 1, 2, 3, 4. So saya group sekali je lah kat sini. Tapi kalau refer untuk eksperimen 1, 2, 3 dan 4. Okay, kita pergi ke seed surface sterilization. Okay, saya dah run eksperimen ni semalam. Okay, tapi untuk ni korang kena tunggu dululah result dia macam mana. Okay, untuk lab report 1 korang hantar minggu depan. Untuk lab report 2 tunggu dulu macam mana untuk yang akan hantar dalam tempoh 2 minggu. Sebab next week saya akan check balik result. Sebab semalam saya run eksperimen tu. So korang boleh tahulah result dia macam mana.
Okay, so jangan risau untuk lab report 2 ni. Okay, so for lab 2, seed surface sterilization. Okay, saya baca dululah sebab nanti takut tak dengar korang punya video tu. Okay, so this one is the experiment to seed surface sterilization. Okay, protocols. Okay, for eksperimen 2 kita pakai apa? Okay, the protocol is methodology. So methods pandai-pandailah korang extract sendiri. Materials and methods. So materials pandai-pandailah korang extract sendiri daripada protocols ni. Okay, for this seed surface sterilization. Okay, korang pakai biji benih seed. Okay, nama pun surface sterilization. So dia akan sterilize yang bahagian luar saja. Ingat di surface kita buat tissue culture. Kita pakai yang luar. Okay, for this one kita pakai chili seeds. Okay. Okay, apa yang kita buat kat sini? Okay, soak chili seeds for 30 seconds in 70% ethanol. Okay, chili seeds, biji chili kita just rendam, kita shake sekejap je dalam 30 seconds je. 30 saat dalam 70% ethanol. Okay, volume per volume. Okay. Okay, lepas apa yang kita buat? Apa yang kita buat lepas tu? Okay, kita dah rendam, kita letak kat dalam sterile punya bottle ke. Kita pakai something yang sterile lah. Okay. Lepas tu apa yang kita buat? Discard the 70% ethanol, kita buang and soak seeds for 10 minutes in 25% V per V, volume per volume, commercially prepared sodium hypochlorite, Clorox, and a few drops of surfactant, Twin 20. Okay, so this one pun korang kena explain lah kat dalam discussion function Twin 20 ni apa, macam mana dia function dengan Clorox semua tu. Okay, saya nak explain kat dalam kelas, biasanya kita memang akan pakai ethanol together with Clorox ataupun bahasa saintifik dia sodium hypochlorite. Okay. Lepas tu kita rinse this seed with sterile distilled water. Okay. Korang boleh explain apa function kita nak rinse this seed with sterile distilled water. Korang boleh tahu lah kot apa function dia. Okay. Blot the seed with sterile filter papers. Ini pun korang boleh tahu lah kenapa kita nak letak dekat blot. Kita nak blotkan seeds tu dekat sterile filter paper. Apa function sebenarnya? Apa sebenarnya kita buat kat dalam tu? Okay. Finally, germinate seeds in jam jar. Okay. Untuk vessel, kita guna jam jar containing MS medium with 3% weight per volume, sucrose, and 0.8% weight per volume, agar. Okay. Okay, germinating seeds will be grown in culture room at 25 degree under continuous illumination provided by fluorescence lamps. Okay, continuous illumination maksud dia tak ada photo period. Maksud dia 24 hours dia akan dapat light. Okay. Kalau dia ada photo period, dia akan cerita kat sini. 60 hours light, 8 hours dark. Okay, sebab sini digunakan term continuous illumination. Maksudnya dia akan dapat 24 hours of light. Okay. Okay. So saya dah buat semalam. Okay. Dia akan ambil masa seminggu untuk tahu dia ada content ke tak. Ingat ya. So this one is the seed surface sterilization. So next week saya akan hantar result dia dekat korang. Okay. Tengoklah jadi ke tak. Macam berdebar juga lama tak culture. Lepas tu korang kena bagi result dekat korang. So tak apa. Kalau konten tak apa. Okay, saya akan bagi result dia minggu depan. Okay. So ni boleh hantar lagi dalam tempoh 2 minggu lah macam tu. Okay. So kita cuba lagi sekali untuk video kedua kita. Harap tak ada masalah. Tadi dah cerita-cerita menyedihkan. Video lab 2. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Harap korang boleh dengar. Boleh dengar tak suara Dr. Zarina tu? Dengar?
Tak. Okay, menyedihkan. Not sure kenapa tak dengar. Okay. Okay lah, saya explain lah apa yang dia buat. Okay, so. Doktor ada share screen ke? Oh, sorry. Sorry, tadi yang dah terkeluar tu kan. Okay. Okay, share screen. Okay, nampak tak? Okay. Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Harap korang dengar. Saya dah buka 100% tadi. Okay. Doktor. Okay. Okey lah, tak apalah, dengar suara saya je lah. Mungkin ni saja kot. Okey. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, apa yang Dr. Zarina nak tunjuk? Okey, yang tadi tu dia dah explain tadi pasal apa function, dia dah spray semua benda. Okey. So dekat sini lah korang akan remove. Mula korang akan treat dia dengan 70% ethanol ada kat dalam korang punya manual tu. Okey, lepas treat dengan dia macam bagi dia 30 minit, 30 saat je, sorry. So inilah, in this one Dr. Zarina try buat tu. Yang tadi tu dia sok dengan pakai air biasa je, distill water je. So after dia treat dengan ethanol 70%, okay 30 seconds je, lepas tu dia akan remove dia punya ethanol tu lah. So korang punya seeds actually ada kat dalam ni lagi. Okay. Okay, so yang itulah apa yang dia explain, dibuang dia punya 70% ethanol. Okay, so next apa yang dia akan buat? Okay, yang ni ialah Clorox. Okay, Clorox. Okay, so lepas dia buat ethanol, dia just pour dia Clorox. Okay, dia pour je, dia tuang je. Okay, yang dekat sini apa yang dipakai ni ialah pipette, plastik punya pipette. Okay, so masa ni lah yang korang akan letakkan korang punya Twin 20. Okay, nanti mention sekali apa function Twin 20 ni kat dalam korang punya discussion. Okay, itu Dr. Zarina tengah buat, dia tengah letak Twin 20. Okay, lepas tu buang je yang korang punya pipette tube tu sebab memang takkan pakai lagi. Okay, so sekarang ni, okay, lepas tu shake you all semua tu. Okay. Okay, lepas tu kita akan buang kita punya solution ni kat dalam ni juga. So ni memang tempat untuk waste Okay. So kalau methods kata 5 minit, so 5 minit lah korang kena shake benda tu. Okay, sekarang ni remove macam biasa. So apa yang korang buat lepas buang semua tu, ingat seeds ada lagi dekat dalam tu. So korang kena rinse dengan air sulit, dengan H2O, double, okay, sterile H2O sterile distilled water. Okay. So kat sini lah korang shake lagi benda tu. Okay, korang agitate. Okay, lepas tu korang buang. Okay, repeat dengan step ni 3 kali bukan sekali je. Okay, korang kena beritahu lah apa function yang korang buat ni. Kenapa korang rinse dengan distilled water. Okay, 3 kali Dr. Zarina buat. Okay, sama je, shake. Lepas tu buang. Okay, kali ketiga tak apalah sebab dia dah memang takkan ada debris tu kan yang daripada korang punya ethanol.
korang punya seat surface tu kadang-kadang dia akan keluarkan korang punya macam skin dia lah, outer skin itu, outer layer dia. So benda tu lah yang kita tak nak masa buat dalam tissue culture. Okay, kalau tiba-tiba after 3 punya rinse, okay, third rinse pun, lepas korang dah rinsing 3 kali, still lagi ada kotor, so korang kena repeat step tu sampai korang dapat yang betul-betul seeds tu nampak bersih. Okay, bila sekarang kita tak dapat, tapi kalau korang buat daripada depan, korang boleh nampak lah memang akan ada debris kat situ. Okay, kita tak nak debris-debris tu sebab dia memang akan cause contamination. So ingat tadi pun, okay, bila korang nak bawa masuk benda barang dari luar, korang kena spray benda tu. Apa-apa barang dari luar semua kena spray. Okay, yang Dr. Zarina pegang ni ialah forceps dengan scalpel. Biasa kita akan autoclave sekali lah sebab dia size dia lebih kurang. So macam jimat lah space dengan aluminium foil tu. So tak payah nak buat 2-3 kali kerja. Okay, so ni Dr. Zarina dia tengah buka dia punya tu. Okay, buka. Ada setengah tu dia balut kau macam ni, nampak sangat lah, ya Allah, tebalnya kan dia punya balutan. Okay, so nampak. Okay, Dr. Zarina dah buka dia punya forceps tu. Okay, forceps tu dia akan letak dulu dekat ni, dekat sterilizer. Okay, so this one sterilizer, dia pakai beads. Okay, lepas tu ada certain macam dari sebelah tadi ada yang pakai flame. Okay, but for our lab kita tak pakai flame lah sebab kita nak macam benda tu actually bahaya jugalah. Unless for certain case, macam case student saya, dia memang nak tak nak kena pakai flame juga, kita pakai api. Okay, so this one is a petri dish. Gelas punya petri dish boleh autoclave. Okay, yang kat sini yang dipanggil filter paper tu, kita pakai biasanya ada orang panggil filter paper, ada orang panggil Whatman paper. Whatman tu simply sebab nama brand dia tu Whatman. Okay, What, W-H-A-T, man. Okay, Whatman paper. Tapi kita pakai Whatman lah sebab tu. Okay, so this one just transfer it to the fresh and sterile petri dish. Okay, sebab kenapa? Sebab nak senangkan kamu punya kerja. Okay, so ini dia ada panggil satu macam filter tu juga. Actually dia macam penapis teh jugalah. But for this one is dia memang tissue culture ataupun lab punya standard. Okay, ingat korang ada biji kat sini. Korang ada biji cili korang dekat sini. So nak senang cerita, okay, so macam tu je lah ceritanya. Just tuang, just pour the seeds, okay, kat dalam, kat atas filter ni, on the filter, so korang dapat dah seeds tu. So kat sini, apa fungsi korang? Okay, macam Dr. Zarina, dia terus tuang je macam tu. Dia terus pour dekat atas korang punya filter paper. Okay, ingat benda ni sama ada korang nak tuang pun boleh atau korang nak gunakan korang punya forceps one by one. Korang ambil satu, letak satu dekat atas korang punya filter paper ni. Okay, dia ada pro and cons. Kalau macam tadi Dr. Zarina, dia tuang je, dia senang, simple, tapi actually dia akan banyak sangat air kat dalam tu. So air yang banyak, dia macam wet tissue for sure akan cause contamination. Okay, ada yang ambil satu-satu sebab dia nak remove atau nak reduce the water dekat korang punya seed surface tu. Okay, tapi mana-mana pun boleh guna, tak ada masalah. Okay, ingat bila korang dah sterile, korang make sure yang korang punya forceps ni dia mesti sejuk. Okay, Dr. Zarina dia buat apa? Dia tucuk dulu kat dalam tu. Bila korang cucuk kat dalam media, korang ada bunyi macam tu kan? Macam ada bunyi tu maksud dia tengah panas lagi. So kalau tak ada bunyi, korang boleh cucuk tanpa ada bunyi macam zzz tu kan? Okay, so yang itulah yang tunjukkan yang forceps korang memang dah sejuk. So korang boleh guna benda tu, terus ambil korang punya seeds, transfer ke dalam medium. Okay, sebab kalau seeds ni, kalau panas sangat forceps tu, dia akan cause, dia akan matilah, dia akan lethal lah, dia akan cause lethality lah. Kita tak nak lah, nanti kita punya survival rate pun rendah. Kita ingatkan ada masalah contamination ke apa, kita ingatkan ada masalah surface sterilization, tapi tak, actually masalah dekat kita punya forceps. Okay, so kat sini Dr. Zarina dia ada letak kat dalam media. Okay, mungkin letak 2 atau 3. Oh, okay, dia letak 2. Okay, yang ni untuk seed surface sterilization. Okay, ingat refer balik kan korang punya manual tu. Okay, itu je apa yang kita nak buat. Sebab ingat ini seed surface sterilization. Kita bukan nak test berapa banyak dia punya photo period ke apa, dia memang seed surface sterilization. Okay, so treatment dia tak ada treatment, dia ada satu je. Kita pakai ini, kita nak test apa ada seed surface kita tu okay ke tak. Okay, seed surface sterilization process tu okay ke tak. So sama kat macam tadi, nanti korang kena letak introduction, korang kena letak methodology, korang kena letak methods, korang letak materials. Okay, and sama kat, okay, result saya yang akan bagi. Kalau content, tak content tak apa. Okay, and discussion is based on korang punya results tu, and based on apa yang fungsi semua benda-benda ni, apa fungsi ethanol, apa fungsi 2020, apa fungsi agar semua tu. Okay, sucrose, apa fungsi sucrose, and kalau contamination nanti kena discuss lah apa benda
Kenapa jadi macam tu? Okay, result akan dapat minggu depan, so jangan risau sangat untuk eksperimen 2. At the moment, fokus dekat eksperimen 1 tu. Okay, tak clear tak untuk korang punya lab, virtual lab ni? Okay. Okay. Yeah. Okay, so this one untuk lab 1 hantar minggu depan. And lab 2 tunggu nanti saya hantar result. Yang tarikh dia boleh ubah, so korang jangan risau. Submission ni okay, so saya rasa submission ni kena ubah sikit kot minggu depan. Okay, tak apa. So kalau okay, jumpa minggu depan. Okay, kalau untuk minggu depan, pagi tu saya tak free. Kita tukar sesi petang. Okay. Okay, buat waktu lab. Okay. So, okay, tapi kalau okay, saya akan update nantilah. Tapi saya rasa kalau ikut jadual saya, pagi tu saya tak free. Ada masalah sikit. Okay. So, macam tu lah. Okay, lab 1 hantar minggu depan. Okay, this one is individual punya task. Okay. Dia bukan pair. Okay, kalau untuk lab work atau lab report, semua individual. Okay, assignment pun individual. Tapi kalau untuk presentation nanti, saya akan bagi nanti. Okay, untuk presentation, korang ada 18 perempuan and 3 lelaki. Lelaki tu 3 satu group. Okay, yang 18 tu, yang perempuan tu, korang cari pair korang boleh tak? Korang cari sendiri kot. Saya rasa lagi, saya pun tak adalah macam tak perlu lah kot, saya takut nanti korang tak suka dengan korang punya partner tu. Saya harap korang cari sendiri ya. Korang punya pair tu boleh tak? Yang 18 orang perempuan. Girls okey tak? Okay. So saya harap okey lah kot sebab masing-masing pun dah besar kan. So saya harap boleh lah korang cari sendiri korang punya pair tu. Okay, tapi tunggu dulu, korang settlekan dulu korang punya lab 1 ni. Kita akan bagi task one by one, okay? Bukannya nak bagi selonggok, so korang jangan risau. Okay, so jangan risau. So, sekejap. Saya tak ambil lagi attendance. Kita teruslah pergi attendance ni. Okay, saya baca nama. Ya, make sure korang ada ke tak. Okay, Nurul Azuri. Ada. Okay, Iklimah. Iklimah binti Muhammad. Ada. Siti Nur Husna. Ada, doktor. Wan Nur Nasrin. Ada. Nur Alia. Saya, doktor. Sarahani. Ada. Siti Nur Farahin. Ada. Nur Syairin. Ada. Muhammad Hafizan. Ada. Nurul Syuhada. Ada, doktor. Nurul Ifah. Nurul Ifah. Ada, doktor. Sharifah Abharina. Nurin Maisarah. Ada, doktor. Muhammad Zulharis. Ada. Okey, Sarifah Insyirah. Ada, doktor. Nadia Amira. Ada, doktor. Okey, Siti Nur Farisha. Ada, doktor. Nurul Izzah. Ada, doktor. Wan Nisrina. Ada, doktor. Mas. Mas ada, Mas. Ada. Sarah Kamilia. Ada. Okay, so saya assume korang attend nanti untuk yang lab session 2 tu. Attendance tu tak apa, saya isi sendiri. So kalau tak ada apa-apa, bolehlah kot kita tamatkan kita punya kelas ni. Okay. So Assalamualaikum.